Zikir banyak. Fazkuruni askurkum washkuruni wala takfurun. Maknanya, ingat kamu kepada kami, kami ingat kamu. Bersyukur dengan nikmat kami, kami akan tambah nikmat untukmu. Wala takfurun. Itu yang warning Allah, jangan sombong. Jangan kita sombong. Gagah macam mana pun akan berubah. Sebab itu dinyatakan dalam surah Tin, kan ada, summa radadnahu asfala safilin. Manusia yang kuat macam mana, suatu masa dia akan jadi selemah-lemah. Ya, kedebeh. Kata orang Kelantan, dia mulai kuat ya, sampai dah usia kita dekat 60, 70 jadi kedebeh. Kedebeh tu maknanya tak mampu nak buat apa kan, lemah sangat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang berbuat baik masa muda, beramal masa muda. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah akan mengutus malaikat supaya mencatat amalan waktu muda dulu. Bila dia usia, dia tak mampu, dia terbaring aja, dah tak boleh buat apa dah. Ya. Minum pun pakai hos. Pakai hos, bukan hos. Ya, masuk lubang hidung je. Masuk susu je. Tu. Tak boleh mampu apa lah. Tapi sebab kita ni masa muda kita beringat, kita beramal, kita sembahyang, ya, kita berbuat baik, maka Allah juga memerintahkan malaikat itu catatlah dia. Sehingga kan kita mati pun, setiap masa Allah akan mencatat setiap kita lakukan amal. Sebagai begitu sekali keadilan Allah SWT. Ya. Walahum ajrun ghairu mamnun. Kerana apa? Fama yukazzibuka ba'du bid-din alaihi sallahu bi ahkamil hakim. Ini sifat Allah. Allah ni sifatnya hakim yang paling adil. Dia tak zalim. Kalau kita dulu masa muda, kita sembahyangnya kuat, ibadahnya kuat, ya tak? Masih muda. Kalau masih mudanya merempitnya kuat, lain pula jadinya. Masih muda. Kita ni kadang bila usia ni baru kita ingat, ya tak? Memang fitrah manusia macam itulah. Bila muda, nantilah aku dah usia sekarang baru aku beramal. Bila usia, nantilah aku dah pencen baru beramal. Bila dah pencen, ada bisnes lain pula. Nantilah. Ada je nanti. Ada. Dah terbaring, dah tak boleh amal. Ya. Ni. Baik. Jadi insyaAllah pada hari ini kita fadilat zikir. Buka surat 214 bagi Jawi, Rumi berapa besar? 291. Ya. Faslun, pasal yang pertama, zikir dan kemuliaan zikir. Antara kemuliaan zikir ialah seperti Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Ya. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebutlah Allah Taala itu dengan sebutan yang banyak. Tu. Kena selalulah. Naik motor berzikir, itu kan menyanyi, naik motor berzikir. Kita naik motor kan. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu berzikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, zikir. Apa makna zikir? Ingat pada Allah. Ya, zikir. Kasiran, banyak-banyak. Ingat pada Allah. Menyebut kalimah-kalimah sama ada dengan pujian, tahmid, sama ada dengan zikirullah ni banyak sangat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta kepada Allah. Ya, ini doa Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita amalkan, baguslah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau, dan aku ni selalu menzalimi diri.
kita buang masa alfa ya. Jadi masa ni mana ada? Mana reverse tak ada. Kalau hari ni 11 Zulhijjah, esok jadi 17 Zulhijjah. Ya, hari 11 esok 12. Mana boleh 11 naik turun 10 pula, tak ada. Nah. Tak boleh. Hari ni Zulhijjah apa? Zulhijjah 22 Zulhijjah hari ni. 22 Zulhijjah. Kalau Ogos hari ni 11 Ogos, ya tak? Jadi esok 10 Ogos pula. Mana reverse? Tak boleh. Hanya kita ni berubah satu je. Dulu kita kecil kan. Masa kita kecil, kita berjalan, taktir apa semua. Nanti satu masa kita akan balik. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kita nyanyuk. Main guli lagi, main berlari-lari. Kita dah tak tahu apa, kita nak main saja. Sebab dah diubahkan, kita balik asal. Walhasil balik asal. Kalau kita sampai ke tahap itulah, ya, istilahnya nyanyuk ataupun lupa. Kita ni sekarang pun makin usia ni kan kadang-kadang lupa. Pertamanya pakai mask ni cukup lah. Ya, mask pun cukup lah. Sampai bawah nak naik motor, astagfirullahaladzim, mask tak pakai. Naik lagi ambil, lupa. Siapa tak lupa? Manusia. Sebab tu waktu saya kuliah tak pakai mask lah. Pakai perak pula ya tak? Jadi inilah Allah menyarankan kita, ya. Jelas ya, Allah SWT mengatakan faskuruni askurkum dalam surah Al-Baqarah. Maka sebutlah aku, kata nescaya aku sebut nama kamu. Bila kita ingat Allah, ya, kita dengan isteri kita lah ya bang, I love you. Apa jawab isteri? I love you too. Itulah. Kau jangan I love you hantu dia. Tak jadi. Itu tanda sayang. Kita sayang kat isteri kita. I love you too. Ya. Kalau kita call jauh-jauh tak? Ada je, ada banyak suami macam tu. Tu wajah tu. Baguslah. Itu suami yang prihatin. Isteri bila tu I love you, habis dia patah hati lah. Masak sedap lah hari ni. Betul tak? Tu. Sampai ada timbal balas. Betul tak? Ada timbal balas. Kita dengan isteri pasangan macam itu juga. Allah begitu juga dengan hamba dia. Bila kita ingat dia, dia sesaya ingat kita. Sebab itu nyatakan dalam surah Al-Baqarah, faskuruni askurkum. Kamu ingat kami, kami ingat kamu. Tak. Kamu lupa kami, kami tak ingat kamu dah. Bila berdoa, sembahyang tak mau, puasa tak mau, zakat tak bayar semua. Tiba-tiba susah minta. Dia tanya malaikat. Tapi dia tahu ini sebagai satu hikmah. Tanya malaikat, siapa tu yang berdoa tu? Ada. Aku tak kenal dia. Allah tak kenal. Takkan Allah tak kenal kita. Tapi itu kata-kata. Jangan sampai Allah tak kenal kita. Bila Allah tak kenal kita, susah kita. Kita hebat kat dunia, tapi Allah tak kenal kita. Allah Rabbi, kat dunia ni siapa tu? Itulah siapa dia. Ada top namanya, terkenal. Ya. Tapi Allah tak kenal dia. Ya. Pada suatu ketika, ingat tak? Apabila Sayyidina Bilal tak melakukan azan pada waktu pagi, ada seorang sahabat zaman Rasulullah, dia sahabat lah namanya. Seorang sahabat dia nak azan. Bagi Sayyidina Bilal, minta izin Sayyidina Bilal. Bilal izinkan azan lah. Lalu bertanyalah malaikat. Apabila Allah menyatakan, Allah tak dengar pun. Malaikat itu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Muhammad, pagi tadi tak ada orang azan ke? Sebab orang yang nak azan itu komplain Sayyidina Bilal. Sebab mungkin suara dia sedap ke, wallahualam. Mungkin ada. Memang dalam Sayyidina Bilal tu ada satu part, satu huruf yang dia tidak fasih. Dia tak fasih. Jadi orang dia komplain lah. Dia ahli taranum misalnya, dia komplain, apa lagu ni? Lagu apa tu? Dia. Orang ahli taranum dia kata-kata, kita kena
Waktu maghrib lagu apa? Lagu nahwan. Waktu isyak kadang lagu ras. Ya. Tu dah orang ahli taranum dia minta macam tu. Lepas tu waktu subuh nanti lagu sayu sikit, lagu sobah. Tu ahli taranum. Nah, yang kawan ni bukan taranum. Dia band lagu je. Lagu apa? Lagu nyiwat. Tahu lagu nyiwat? Asal bunyi kuat. Lagu apa tu? Aku tak tahu lagu. Itu nama lagu nyiwat, asal bunyi kuat. Sebab dalam lagu takbir ni macam-macamnya dah. Hanya kita nak betulkan aja, ya. Nak betulkan sebutan dalam azan ni. Kadang-kadang orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pasti salah. Nah, kalau di wasal lain, kalau di waqaf lain. Kalau wasal Allahu Akbar, Allahu Akbar bidomah. Tu. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak belajar atau kawaid. Dia fahamlah. Ya, tu. Segi azan. Begitu juga takbir. Kadang-kadang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kena waqaf lah. Kalau waqafkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena waqaf, maknanya ambil nafas. Ya, kalau tak waqaf, wasal bidomah, baris hadapan. Tu. Dia kena tebalkan. Itu segi azan, ya. Gitu juga. Kadang-kadang kita pun beza doa lepas azan. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Doanya Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'atul maqamal mahmud alladhi wa'adda. Itu. Tapi waktu lepas subuh, azan subuh apa? Tak boleh baca doa tu, salah. Ada baca doa ni. Allahumma inni as'aluka bi salatika wa uswatika wa idbarika lailah wa ikbalin naharika an tu'ti Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah ya arhamar rahim. Bisa lepas apa? Azan subuh. Jangan main bantai sama je. Tu. Kita nak dapat di mana? Tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, Bidayatul Hidayah, kitab yang disusun oleh Imam Ghazali. Itu banyak ada panduan, ya tak? Lepas qomat, Bilal qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Kalau diwasal, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makmum jawab apa? Iqamahallahu adamati ma fis samawati wal ard. Ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jangan kita mengikut Allahumma rabb hazi da'wati tamah. Ya salah. Bukan jawab dia, kok dijawab ngono. Ya ora dadi. Jawabannya salah. Cari jawabnya betul. Ya, ada jawab pat-pat yang betul. Boleh. Cari. Kita itu dah yang pentingnya kita belajar ilmu. Kita nak buat satu apa tu benda tu mesti ada ilmu. Ya, banyak ikut-ikut tak boleh. Sebab kita dah dewasa, kenalah, ya. Baik. Jadi yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dalam surah Al-Jumu'ah. Surah Jumaat, ya. Dan sebutkanlah Allah Ta'ala itu dengan sebutan yang banyak, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Sebut naik kereta, ya. Ini pasang karaoke dangdut,
cubit-cubitan. Aha. Model mana jadi. Pahala 1 sen pun tak dapat. Nah. Kalau irama buat lagu cubit-cubitan boleh. Subhanallah, Allah, subhanallah. Dapat pahala. Lagu dangdut tak apa. Nah, sebab kita nak menyeronokkan. Ya tak? Ada fadilatnya. Benda ni ingat Allah. Ya, ingat Allah. Jadi ini zikir juga. Ini dinamakan zikir. Apa makna zikir? Ingat Allah. Mengingati Allah. Ya. Yang keempat, Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah, ya, dalam surah Ar-Ra'd, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Amalkan ni. Ini kalau kita amalkan, 1, kita terlepas daripada sakit jantung. Sakit jantung, gedeguk jantung. Ni. 1. Keduanya, kita jadi tenang jiwa. Tak ada masalah. Ya, ini susah aja hati. Borong aja berjalan. Tak mau senyum langsung, ya tak? Borong aja. Kita banyak-banyakkan doa. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Boleh ingat tak? Surah Ar-Ra'd. Ya. Ini ubat. Kalau boleh kita pegang pagi-pagi 10 kali. Pagi ni salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita doain seorang-seorang lah, kita pegang. Ya tak? Paling senang. Kalau boleh 10 kali. Kalau tak boleh, kita baca bismillah 25 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan tak hafal. Pegang di tempat jantung mana? Jantung sini ke sini? Belah kiri kan jantung. Pegang sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 27 kali. 27 kali. InsyaAllah kita tenang hati. Kini sering gelabah selalu ni. Ni jadi tenang aja. InsyaAllah. Duit tak ada, colok-colok bukit ada RM1. InsyaAllah RM1 ada. Lepas tu macam mana aku nak minum duit RM1 ya? Ni teringat nak minum. Tiba-tiba, Ustaz, mari kita minum. Ada, lepas dah pahala dah. Dapat pahala orang tu ajak kita minum. Alhamdulillah, jazakallahumma jazak. Sebab kita berdoa ni Allah datangkan orang nak panggil kita untuk belanja minum. Betul tak Tuan Haji? Jangan pula kita tengok, oi, ada dia tu aku datang nak minum sebab dia belanja, dia bayar. Tak boleh gitu. Kita mesti ready juga. Tapi kalau tak ada duit macam mana? Tiba-tiba orang tu ajak. Ya, sebab itu kalau kita nak ajak orang minum, dia, mam, jom kita minum. Poket mesti ada duit. Jangan ajak orang tak tentu. Tak ada duit. Orang kena ajak, yang mengajak kena bayar. Mana boleh yang diajak bayar. Tu. Tapi kalau orang tu nak sedekah, tak apa saya bayarkan. Tak apa. Nah, macam imam ni selalu bayar ni. Tak apa tu. Salah contoh. Ni. Biasa lelaki ni bukan apa. Jangan marah-marah ya muslimat ya. Kadang-kadang balik tu minum kedai ngeteh dulu. Kat rumah kenyang. Tak minum. Padahal sama je. Ustaz pun minum juga. Ya tak? Sebab itulah masa kita ada kawan. Kita kadang-kadang kita macam tu. Ya. Baik. Tapi kalau orang selalu isteri sebelah tu, selamatlah sikit ya tak? Itu lagi bagus. Tapi rumah saya ajak minum, tak nak dia, taubat dia. Pergilah gitu. Sekali-sekala kan selalu. Baik. Yang keempat, ya itulah kita untuk ketenangan jiwa. Mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hati mereka tenang. Betul. Orang yang berzikir ni hati tenang, tak ada masalah, ya. Kerana mengingati Allah, ingatlah bahawa dengan mengingati Allah itu hati menjadi tenang. Betul. Ini kena yakin. Betul, kita kena yakin. Sebab kita prinsip kita. Cuba kita percaya atau tak percaya, kita baca dalam surah apa? Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir, sampai akhir ayat. Ujung sekali Allah soal apa? Nikmat yang aku berikan kepada kamu, apa kamu buat? Ayat ujung sekali.
Sebab ayat mula-mula ni, alhaakumut takasur, kamu dia telah dilalaikan oleh kenikmatan dunia. Lalai kamu. Hatta zurtumul maqabir, tahu-tahu dalam kubur, la ilaha illallah, mati dah aku. Ni. Kita takut kita mati, nak bangun lagi mana mati boleh hidup lagi. Tidur je boleh hidup lagi, dimatikan. Sebab itu kita bangun tidur apa kita baca doa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa kita. Panjatkan kepada Allah SWT, minta kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah telah kau matikan aku, istirahat, dan kamu hidupkan balik dengan pertolonganmu. Ini doa kita. Sebab doa ni penting. Kehidupan kita, senjata kita, as-saiful doa. Kerana Rasulullah mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Orang yang berdoa ni otaknya cerah. Doa itu adalah merupakan ibadah. Otak segala ibadah. Orang yang berdoa, insya-Allah hatinya tenang. Doa je. Ya. Sembahyang tak mau, puasa tak mau, zakat tak mau, berdoa itu melampau. Itu yang Allah tak kenal. Tak? Ngadap pun tidak, apa tidak. Kita yang orang sembahyang ni, orang yang rajin ya, baca Quran, kena berdoa, banyak berdoa. Ya tak? Doa ni tak mestinya terus kabul, tak ada. Kita ni kalau tak dapat masa kat dunia, mungkin kita waktu nazak kita dapat dia punya rahmat Allah. Waktu dia orang mati susah dia. Ya, masuk hospital, keluar balik, masuk hospital, keluar balik. Anak dia kata lambat, dia bapak dia mati. Masuk keluar tak bati-bati. Tengok masuk ICU dah, cucuk sana, cucuk sini. Lah, rupanya lepas minggu balik lagi, tak mati lagi bapak dia. Sampai anak jembu dah ngantok. Pergi ngantok. Bayangkan. Ya. Jembu dah. Sebulan tu dah berapa kali kalau masuk hospital. Bergaduh. Kadang-kadang anak-anak bergaduh, betul tak? Ya, Alom, tolong ambil abah. Abah tu kat hospital tu, tolong ambil. Saya ni sibuk lah dengan nak meeting ni. Betul tak? Telefon Angah. Angah pula, saya ni tengah belajar ni pun. Guru pula Angah dia. Ada je masalahnya. Tak? Tu, anak-anak jadi kelahi. Kalau sekali 2 kali, anak tak kelahi. Tapi kalau banyak kali, sebulan 7 kali. Sebulan. Hospital, kalau masuk hospital, lama-lama anak ni berdoa, ya Allah, aku redha lah bapak mati. Tak? Jadi berkelahian. Betul. Suruh jaga, bukan senang. Anak 10, mak seorang boleh jaga. Betul lah mak? Anak 10 selamba je. Tapi anak 10 nak jaga mak seorang, layak. Sebab itu kita kena berdoa, minta pada Allah Ta'ala, permudahkan. Bila kita sebut kalimah-kalimah tauhid Allah Ta'ala ini, ada balasan Allah kepada kita. Doa kita akan dikabul. Tetap Allah kabulkan doa kita. Sama ada doa kita dikabulkan waktu kita sihat, sama ada Allah kabulkan waktu kita nazak. Kita tak dapat waktu sihat, kita dapat waktu nazak ni. Kita nak meninggal dunia mudah, tak banyak-banyak karina. Ada je kita meninggal, ramai dah orang datang, ya, ramai orang baca Yasin, ramai orang yang menyembayangkan kita. Itu keramah Allah Taala. Ya, kasih sayang Allah bagikan kita. Kadang-kadang kita tak dapat di dunia, tak dapat di waktu nazak, waktu di alam barzah. Ni alam barzah. Soalan mungkar nangkir tak ada. Sebab kita doa, waktu hidup apa doa kita? Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku ini sentiasa membuat kebajikan. Doa kita. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Apabila aku mati, rehat. Allah tak soal. Ya, bukan nangkir pun tak datang. Siapa tu si fulan? Tu tuan imam. Dia jadi imam, dia buat qiyamul lail, dia buat tak payahlah soal dia dah tahu dah. Dah letih dah kat dunia ni, letih. Dia buat amal letih kat dunia ni. Biarlah dia rehat je sampai hari kiamat.
Nak kan macam tu? Itu namanya rahmat, keramat Allah untuk kita. Allah tetap bagi, tapi part mana dia bagi kita? Wallahualam. Aja kita mesti berdoa, jangan tak berdoa. Ya, doa. Kita nak doakan isteri kita, ya, isteri doakan suami. Itu kena doa. Allahumma atini zaujatan wa ta'atan wa karimatan wa tayyibatan wa sihatan wa jamilatan wa ghaniyatan fid dunya wal akhirah. Apa tu doa? Suami doakan isteri. Ustaz, aku dah kahwin dah ada isteri. Kalau dulu doa tu sebelum aku dapat isteri. Kena doakan. Jadikanlah isteriku. Oh ni, Allahumma atini zaujatan. Jadikan isteriku. Wa ta'atan, isteri yang taat kepadamu ya Allah. Taat kepada suami. Wa karimatan, mulia di sisimu ya Allah. Wa taibatan, baik dalam keluarga, baik dalam keluarga sakinah lah. Anak beranak baik, tak ada masalah. Nah, tak ada muskil. Ini isteri yang sentiasa. Wa taibatan. Wa karimatan, dalam masyarakat menghormati dia, ya tak? Mana jadi suaminya imam, isterinya pakai t-shirt, pakai tudung aja. Bini tu, bini siapa tu? Bini imam. Astagfirullahalazim. Kok? Jadi kata, bini siapa tu? Bini imam. Allah. Tutup kepala aje. Baju t-shirt, urat sini dibuka, yang ditutup kepala. Ini banyak orang tak faham. Tutup aurat, sini semua kena tutup. Ini banyak kan, kepalanya tudungnya lengkop, tapi tangannya separuh dah. Itu buka katup namanya. Tak tutup aurat, tutup kepala. Itu kena faham lah. Ya tak? Sebab itulah kita kena muhasabah sama-sama lah. Jadi kita minta pada Allah SWT. Apa dikatakan di sini? Allah menyatakan dalam firman-Nya lagi dalam surah An-Nisa. Banyak pesanan-pesanan Allah ni dalam zikir ni. Kalimah zikir ya. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa, "Fa iza qadaitumus salatu fazkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum." Apa dia? Apabila kamu telah menyempurnakan sembahyang kamu, maka berzikirlah kepada Allah SWT dengan keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Boleh? Kalau kita sembahyangnya berdiri, tak? Ataupun kita zakat berdiri, keadaan duduk, kita tak boleh sembahyang dengan duduk iftiras, guna kursi, zikirlah atas kursi itu. Sebab boleh. Ini namanya rahsah, ya, kemudahan Allah bagikan kepada kita. Banyak kemudahan. Baik. Makanya demikian menurutkan dalam kataan ahli tafsir menjelaskan, berzikir pada malam dan siang, di darat ataupun di laut, di pelayaran atau di dalam negeri, pada masa kaya atau pada masa fakir, pada masa sakit atau pada masa sehat, dengan sulit dan terang. Demikianlah menurut tafsiran Ibnu Abbas yang diridai Allah. Ya, kita buat je. Waktu kita senang kita buat, waktu kita susah kita buat. Jangan tunggu dah susah barulah berdoa, minta pada Allah Taala. Ya, kita tutup sebelum isyarat. Bunyi kan? Okay. Jadi kita kena ingat, tambah kita ni hari ini kita PKP, kita dah hadapi macam PKP, PKPD. Ni perlis sekarang ni PKPD ya. Sanglang. Dulu zon hijau, tapi sekarang kok jadi merah. Itu kuasa Allah Taala. Jangan kita mengaruh ya. Mungkin sebab-sebab ya. Sebab-sebab. Ini benda-benda ni kadang kalau kita tak kembali kepada Allah, inilah salah satu akibat Allah uji. Itu sebagai satu ingatan sebenarnya. Semua PKP ni pun tu satu ingatan supaya kita, kalau ahli masjid, ahli ibadah, ahli jamaah, dia rasa sedih. Saya pergi ke satu tempat di rancangan Pelda ya, Jerantut, di Jerantut tempat abang saya
Saya jumpa satu orang yang umurnya dia naik motor, umurnya 73. Dia menangis gitu. Lepas tu Pak Haji selalu ke masjid kan. Yalah, hari itu lama saya tak pergi masjid. Saya rindu dengan masjid. Jadi saya tiap waktu kena pergi masjid sekarang. Dulu kita biasa pergi masjid. Ya tak? Tapi kami tak komplain. Itu adalah arahan. Bila tak boleh pergi masjid, duduklah sembahyang di rumah. Ada hikmahnya. Tak pernah kita jadi imam. Bila-bila itu jadi imam pula duduk rumah. Tu. Tak pernah baca khutbah. Aidilfitri baca khutbah. Doh hebat dia. Ni. Ini biasa kita dengar baca khutbah. Ini kat rumah kita nak baca khutbah sendiri. Allah. Kalau tak biasa dia kata, Abah baca khutbah abah ya. Anak pun tanya, Abah baca khutbah boleh tak? Dia rukun baca khutbah kena tahu. Ya. Yang sunatnya, yang rukunnya, part-part mana yang kita kena mesti lakukan. Jadi benda ni Allah nak uji kita. Tak. Kita nak bentuk keluarga yang sakinah ya tak? Dulu boleh sembang-sembang di kedai, ni dah boleh balik dah. Seronok rasa ya tak? Tapi berkat doa kita bersama. Mudah-mudahan ya. Baik. Inilah saranan-saranan Allah. Rasulullah menegaskan pula, ala unabbiukum bi khairin a'malikum. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min i'ta'il waraqi waz zahabi wa khairin lakum min an talqaw aduwakum wa tadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqahum. Qalu wa ma zalika ya Rasulillah? Qala zikrullah. Riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Hakim, hadis sahih. Mahukah aku khabarkan kepada kamu dengan amalan kamu yang terlebih baik, yang terlebih suci pada milikkan kamu, yang lebih tinggi darjat, yang terlebih baik daripada kamu memberi emas dan perak, dan yang terlebih baik daripada kamu berjumpa dengan sutera kamu, yang kamu kerat leher mereka dan mereka kerat leher kamu. Seterulah, yakni terlebih baik daripada perang sabil. Maka sahabat bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir. Rupanya zikir ni tinggi dah. Zikir, ingat pada Allah. Inilah setakat kita berkongsian. Kita banyak berzikir, banyak zikir ya. Apa pada zikir? Ingat. Ya.